bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah ibaratkan harimau yang terluka. Beliau adalah harimau yang terluka, yang selama hari ini tersimpan di belakang jeriji besi, yang terkurung dalam penjara. Dan bila dah sign benda begitu, tiba-tiba bertaraf menteri pula, dan ada pula kedudukan, maka Datuk Ismail Sabri sudah berani. Cuma saya nak tanya Datuk Ismail Sabri ni, kalau orang ni, kalau dengar rimau ni, ada dia punya guna tas kayu tas. Adakah beliau mempunyai tas yang boleh menjinakkan pimpinan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jangan lupa saudara, Anwar Ibrahim bukan calon-calon orang. Sebab itu bila Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri zaman era Pakatan Harapan, dia cuma lantik Dr. Wan Azizah. Dia tak bagi ruang pada Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa Seri Perdana. Hanya Datuk Seri Dr. Wan Azizah saja sebagai timbalan Perdana Menteri. Hari ini bila beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengadakan satu pact, satu kerjasama dengan kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri dan bertaraf menteri, walaupun sebagai ketua pembangkang, saya melihat seolah-olah mengundang beliau membuka pintu jeriji besi bebas. Siapa yang kena telan nanti? Ini keadaannya. Saya dah cakap kali, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia seperti harimau terluka. 20 tahun dia berada di belakang jeriji besi, yang cuma dengar sesekali suara ngaumannya. Itu pun sudah cukup menggerunkan. Waktu pilihan raya 2018, pilihan raya yang ke-14, Anwar Ibrahim dipenjara. Tapi aura Parti Keadilan pimpinannya boleh menumbangkan Barisan Nasional. Jangan lupa saudara. Dan hari ini beliau di luar. Datuk Ismail Sabri ini, ayu ada kekuatan ke yang boleh menawan? Dia bukan boleh setakat sign begitu saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berpencah. Dia berpencak dalam arena politik, bukan sekadar di kampung. Dia bukan membuka silat mulut. Dia berpencak di peringkat antarabangsa daripada zaman muda lagi. Sebab itu almarhum Tun Razak berpesan pada Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah 6 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal dunia di London. Saya ingat lagi, dia pesan pada Tengku Razali, dia cakap, "Lee, balik nanti, you ambil lah Anwar, bawa masuk dalam UMNO. Dengan adanya Anwar dalam UMNO, dia akan kuat. Ini orang kukuh pengaruhnya, hebat orangnya. Maka dibawa." Sebab itu, orang yang bertanggungjawab membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke UMNO adalah Tengku Razali Hamzah. Bila saya cakap benda begini, orang marah dekat saya. Tak habis-habis dengan Tengku Razali. Tidak, ini saya memberi pencerahan yang nyata. Dia balik, dia jumpa dengan arwah Mak Yan, ibu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Mak Yan ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia takut dengan mak dia. Jadi Mak Yan ni lah memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bawa untuk Anwar menyertai UMNO. Dia masuk saja UMNO, diterima waktu itu Presiden UMNO, Perdana Menterinya adalah Dr. Mahathir. Bukan Dr. Mahathir yang bawa dia masuk UMNO, tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia masuk saja dalam UMNO. Tahun pertama dia dah lawan Ketua Pemuda, menang. Walaupun menang dengan 10 undi. Peristiwa itu saya masih ingat di Dewan Bahasa. Dia lawan dengan Datuk Haji Syahmi Kamarudin yang disokong oleh Datuk Harun Idris. Sebab mereka melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada aura kepimpinan. Ini jelas saudara. Dan dia lepas saja jadi menang Ketua Pemuda, mula mendaki titian politik dalam UMNO dan berakhir sampai ke tahap timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri. Dan apabila melihat bahawa rempuhan air, aura kepimpinan itu, maka Dr. Mahathir pun rasa dengan keadaan begini, dengan aku beruyuk, maka Dr. Seri Anwar Ibrahim pun tersimpan di belakang jeriji besi. Bila simpan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara, lega dah sedikit Dr. Mahathir. Itu ceritanya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mata labamnya, Parti Keadilan berterusan wujud. Dan beliau mendapat pembelaan bukan peringkat dalam negeri, di luar negeri dan sebagainya. Dan hari ini Anwar Ibrahim sudah di luar. Bukan sekadar di luar daripada kandang besi. Harimau yang terluka itu sekarang ini sudah berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Sebab itu saya katakan, Datuk Ismail Sabri, you punya pencak silat you ke mana? Okey, you orang Pahang, you bolehlah menawan gajah. Tetapi adakah you memiliki kayu tas?
Jangan main-main. Ini nak main politik. Ni saya cakap terus terang. Sebab itu saya tak tahulah. Saya kena terima je lah. Tapi bila Datuk Zaid bercakap, berbual dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa ini dikatakan Zaid nak bawa Anwar Ibrahim ngadakan hubungan. Sebab itu no Anwar, no DAP dan sebagainya. Tapi orang yang bercakap itu sekarang ni menjilat dengan agak. Dan boleh buat kenyataan pula, Datuk Zaid ni akhirnya akan jadilah kes mahkamah dia kalah. Pasal apa pula? Saya tidak yakin. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan meletakkan tuntutannya pertama sekali keadilan dan bahawa mahkamah itu mestilah dibebaskan daripada sebarang pengaruh politik. Saya yakin dia akan lakukan itu. Saya berkeyakinan. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Siperdana, saya melihat suasana saya lebih ceria lagi. Sistem kehakiman kita ni benar-benar bebas dan terus. Saya berkeyakinannya itu. Sebab dia perjuangannya, sebab dia yang terkena. Dia yang tersimpan di penjara berapa lama, bukan satu hari saja. Kita pun tak sangkut, tak sampai hati. Hidup dengan penuh terseksa. Terpisah daripada keluarga dan sebagainya. Hari ini dia dah berada di situ. Jangan main-main. Sebab itu saya melihat ada tulisan sahabat kita, Saudara Khairul Ahmad. Dia kata ahli-ahli akar umbi pun mula sesangsi dengan Datuk Seri Ismail Sabri ni. Dia kata macam benda tak kena je, dia kata. Sebab dia bila dia berani-berani, you nak bermain politik, kalau setakat lah Anwar, you tahu sajalah. Kalau takut di lambung dugaan dan cabaran, jangan bicara soal perjuangan. Main tu. Bukannya dia takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Dia melontarkan kalau takut dengan cabaran. Jangan bercakap soal perjuangan. Jangan main-main. Ini saya anggap, saya cakap terus terang. Tadi pun saya tengok dekat parlimen. Okey, bila Ryan saja kena jatuh hukum oleh Timbalan Speaker 2 hari dibuang tak boleh masuk parlimen. Anwar dia telefon. Dia tak menghubungi Speaker, lepas tu Speaker pun buat hati, okey, 1 hari je, besok boleh lah. Artinya dia sudah mula kuku-kuku Anwar Ibrahim sudah mula mencengkam di parlimen. Sebab itu sekarang ni dari segi politik dia biarlah dulu ahli-ahli parlimen bercakap. Dah betul Saudara Faizal Halim, Anwar Ibrahim berucap di Pentas Antarabangsa dan dijemput dengan forum dan sebagainya. Wibawa dia memang. Sebab itu saya katakan saya tidak mau bercakap soal peribadi. Peribadi jangan kita campurkan. Ini soal politics. When you talk about politics, jangan main-main saja. Dan saya melihat, saya cakap terus terang, secara peribadi Anwar Ibrahim juga sudah mempersiapkan anak dia Nurul untuk menjadi pimpinan masa depan. Mungkin saudara tak setuju dengan saya. Inilah gagasan pemikiran Anwar Ibrahim. Sebab ilmu dah cukup ada pada Nurul Izzah. Nurul pun bukan tak kena macam mana kena serangan apa semua. Dan ini keadaan saya cakap terus terang bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sudah berada di anjung kuasa. Dia akan melebarkan legasinya. Dan Nurul adalah persiapan untuk dibawa ke gelanggang untuk bertarung di peringkat yang lebih mencabar lagi. Dan memanglah kita tengok bahawa adunan politik masa depan dalam musim pilihan raya akan datang memang seronok tengok. Tetapi saya nak bagi tahu pada Datuk Ismail Sabri, jangan mudah dengan gula-gula. Saudara berhadapan dengan orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara berhadapan dengan orang macam Lim Guo Eng. Saudara berhadapan dengan orang macam Mat Sabu. Jangan main-main. Ini adalah panglima yang bijak bersilat di pentas politik. Sebab itu saya katakan penasihat-penasihat yang di sekeliling Datuk Seri Ismail Sabri ini, apakah anda pintar dapat membaca sekilas ikan di air, kita tahu jantan betinanya. Saya bukan nak Andre, saya bukan nak memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Tapi saya kata UMNO kena bersedia ke arah itu. Pimpinan UMNO. Sebab itu saya rasa Datuk Seri Zahid Hamidi tentulah beliau lebih bersedia. Sebab itu bila Datuk Ismail Sabri kalau tak mahu menyantuni permasalahan politik bersama dengan Datuk Zaid, bersama Datuk Seri Najib, kuyup. Ini keadaan. Dan keadaan suasana politik hari ini, saya dengar tadi perbincangan dari awal sampai habis Dewan Dewan. Daripada pagi sampai petang. Saya dengar. Sebab itu besok saya nak berjumpa dengan Presiden Persatuan pengguna-pengguna Islam. Bahawa ini saya nampak macam ada acuan. There is a game now in politics sekarang ni. Sebab saudara jangan lupa, okey,
bahawa dalam keadaan dapat politik hari ini, PAS sendiri pun, ahli PAS akar umbi dia pun suka juga dengan Anwar Ibrahim. Ahli UMNO akar umbi pun suka juga dengan Anwar Ibrahim, sebab satu ketika dia pernah jadi timbalan Presiden UMNO. Itu cerita benar. Cuma adalah puak-puak keliling ahli 6 orang tu memanglah kita tak nak. Dan sekarang ni Anwar Ibrahim telah pun merongkaikan ikatannya dengan Azmin Ali. So keadaan ini membuatkan orang kata okey lah. Dulu ada Azmin Ali. Antara punca Izzah Makno Baballah, antara puncanya ramailah pimpinan dalam PKR semua meninggalkan Anwar Ibrahim kerana Azmin Ali. Sekarang dia tak ada. Sekarang jangan lupa sejauh mana Anwar mampu untuk bersilat, berpencak sepenuhnya kali ini. Saya khawatir ini kalau nak bertarung ni, kalau dia ni bukan level Muhammad Ali, brother. Ini dia punya penombok sesekali dia bagi. Cuma sana dengar tadi perbahasan, ucapan titah Duli Yam beliau Pertuan Agong. Mantap. Dan kita nak letak siapa nak lawan? Perdana Menteri. Tercungap, brother. So jadi kita akan melihat satu landscape politik yang saya nak cakap terus terang lah. Biarlah kita panjang sedikit, mungkin 1 minit lebih ke 2 minit lebih. Sekarang ni saudara, yang selalunya yang mampu memerangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Dr. Mahathir. Jadi nak merangkap dia tu pun orang yang tahu bersilat lah. Tetapi jangan lupa, saya berkali-kali mengingatkan, jangan lupa kenyataan yang berhormat Muda Tengku Razila Hamzah. Beliau pernah mengungkapkan dalam sebulan 2 bulan lepas, dia kata Anwar juga boleh menjadi Perdana Menteri yang baik. Sebab dia tahu siapa, sebab inilah yang dipesankan oleh Tun Razak pada beliau. Sebab itu hubungan dia dengan Datuk Anwar Ibrahim baik, cukup akrablah hubungan Tengku Razali dengan Anwar Ibrahim. Kerana dua-dua mereka ini nak mau melihat impian masa depan negara. Sekarang ini saya cakap terus-terang. Dan apabila Datuk Seri Zahid Hamidi bersama berjuang dengan Datuk Seri Najib, lain tak ada fikiran sekarang ni. Orang ni dah tak ada kepentingan dah. Dah tak ada kepentingan untuk menangguk kekayaan, dah over. Now sekarang mereka mau menyantuni kehidupan rakyat. Dalam keadaan begini saya yakin rakyat akan sambut. Cuma yang saya khawatir, mampukah Datuk Ismail Sabri berpencak di pentas politik bila nak berpolitik dengan Anwar Ibrahim? Akhirnya siapa yang kena telan? Kita bicara lagi malam esok. Kita tengok apa pula berlaku di Dewan Rakyat besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.